Quadratic inequalities. Quadratic inequalities, which is sebenarnya double inequalities dekat sini. Ya, kenapa saya tak nampak? Okay. Sebenarnya dia ialah double inequalities. Which is kita kena pecahkan ini, kita pecahkan yang ini, yang kuning satu, and yang pink ni satu. Okay. So apa, okay. So kalau kita pecahkan dia akan jadi 4x minus 3 less than x square less than equals to 2 minus x. Okay. So apakah relation dia dekat sini? Apa relation dia? Union. Union. Betul tak? Union. Ya. Ya, betul. Betul. Yakin? Kenapa union? Tak nampak lah, kacau lah Andrea. Salah, Miss. Apa? Salah. Okay, Andrea salah kenapa? Sebab dia lebih kecil kan. Okay. Ya, Yang kita belajar, kalau dia which is kita belajar gola kan? Kita belajar gola, kalau dia greater dia ialah or ataupun union. Kalau dia ialah less, dia ialah and ataupun intersect. Tapi ini kita belajar dekat mana? Tengok summary kita. Mana? Absolute value, Miss. Absolute values. Kita belajar dekat absolute values. Kamu tengok soalan ni, ada absolute values tak dekat situ? Tiada. Tak ada. Tiada. Okey. So ada kaitan dengan gola tak? Tak ada, Tiada, Miss. Miss. Tak ada kaitan Tiada. dengan gola. Okey, tak ada kaitan dengan gola. Kita cuma pecahkan kepada dua sebab dia memang ada dua dekat sini. Okey, kita panggil dia sebagai double inequalities. So apa relation dia sebenarnya kat sini? Kalau kamu tengok yang kuning, yang pink. So dekat x square ni, kuning dengan pink bersatu, maksudnya apa relation dia? Bersilang. intersect. So relation dia ialah and ataupun intersect. Tak ada kaitan pun dengan gola. Tak payah tengok dia greater ke less ke, sebab dia double inequalities. In fact kalau kita ada x is between 1 minus x to x ataupun x 3x plus 1, ini pun double inequalities, which is dia intersect dengan yang ini. Okay, nampak tak? Ada bulat ni. Okay, kalau kita belajar, kalau kamu dulu belajar Venn diagram kita, okay, ini satu benda, ini satu benda. Okay, ini ialah yang intersect tu. So relation dia memang intersect, dia tak ada kaitan pun dengan gola dekat sini. Okay, tak ada gola pun. Ingat dekat kita punya summary kita, gola dekat sini, padam pula. Gola dekat sini, okay, gola ialah absolute values, okay, tak ada kaitan dengan absolute values pun, tak ada modulus pun dekat situ. So, kita pecahkan, kita expand, ialah Z. Gitu ke Z? Eja. Okay. Mana yang betul? Jawapan yang pertama ialah close negative 2, 1. Jawapan yang kedua ialah close negative 2, 1 open. Jawapan yang ketiga ialah apa ni? Inilah jawapan dia. Jawapan yang keempat ialah ini. So nombor 1, nombor 2, nombor 1 dengan 2 sama. Nombor 3, nombor 4. Mana yang betul? 1 dan 2. 1 dan 2. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, atas ni duduk pakai graphical method. Okay, so first macam yang kita buat tadi, kita selesaikan, kita separatekan. Okay, so yang Andrea buat ni dah separatekan, factorizekan. Ingat bila factorize, dekat sini mesti kena ada greater than 0. Okay, kalau kamu nak buat lepas tu x minus 3, x minus 1 equals to 0, tak ada masalah, boleh. Tapi mesti kena ada step yang ini dulu, markah di sini. Okay, so and then kita ada sama juga sebelah kiri dengan sebelah kanan samalah. Make sure follow dekat sini tak ada equal. So kat sini tak ada equal lah. Kat sini ada equal, so kat sini ada equal. Okay, make sure betulkan kamu punya x square tu mesti positifkan dia. Tolong jangan negatif. Okay, kita nak guna graphical method, graph kita senyum. Takkanlah graph kita nak negatif kan. Okay,
So and then dia Andrea kat sini guna graphical method, boleh sebab ini ialah quadratic inequality. Saya ada cakap dah dalam group, graphical hanya untuk quadratic inequalities. Tolong ingat graphical hanya untuk quadratic inequalities. Kalau susah sangat nak ingat, susah sangatlah nak fikirkan, kamu cuma ingat je kalau quadratic guna saja graph. Okay, guna je graph. Kalau rational, guna TOS. Okay. Kalau susah sangatlah kamu nak fikir, kalau tengok quadratic, guna graphical method. Kalau rational, guna table of sign. So kat sini tak ada masalah lah. Kalau quadratic boleh guna table of sign, boleh guna graphical. So kita ada table of sign, make sure mesti kena shade. Okay, mesti kena shade. Walaupun jawapan kamu betul kat sini, mesti kena shadekan dekat sini. So and then the final answer, open, not equal kat sini, not equal. So open negative infinity 1, 3 to infinity union. So ini yang dekat dalam 2 to 1. Okay. Tengok number line dekat sini. Okay. Ingat bila kita separatekan benda, okay. Macam saya cakap tadi, ini memang bukan soalan absolute values. Number line perlukan absolute values. Soalan ni, number line pula. Absolute values perlukan number line. Sama juga konsep dekat sini sebab kita dah separatekan dia, kita kena satukan dia. Okay. Jawapan final kita bukan yang ini. Ini ialah dua jawapan yang berbeza. Kamu kena satukan dia. Ini ialah satu soalan yang sama. Okay, kita pecahkan dia. Ini kita dapat dua jawapan. Okay, kamu tak boleh biarkan jawapan akhir kamu kat sini. Mesti kena ada number line. Mesti kena ada number line dekat situ. Kita kena satukan dia balik. So bila kita satukan dia kat sini, so dekat sini, make sure saya dah cakap satu jawapan dekat satu line. Okay, ini ialah soalan A dengan B, maksudnya ada dua sahaja. Okay. So for A, negative 1 to infinity, 3 to infinity. Dua-dua open. So betul lah. Empty circle. Negative to 1, close circle dekat sini. Okay. Kita punya relation tadi ialah intersect, which is N kan. Kat sini ialah N, intersect. So yang mana-mana ada dua line, which is kat sini, ialah yang ada dua line dekat sini. Okay. Shade kan. Make sure shade kan. Sebab apa? Memang tak ada markah dekat shade tu. Bukan, sebenarnya kadang-kadang ada markah dekat shade tu. So shadekan je lah. Tak ambil masa pun, kau sampai 01 saat je untuk kamu shadekan benda ni. So jangan malas. So bila kita tengok kat sini, yang dua line ada dekat sini je. From negative 2 to 1. Okay, negative 2 tak ada masalah sebab dekat sini memang dia close dekat sini negative 2. So kamu pun buat close negative 2. So 1 dekat sini, kita ada satu yang open, satu yang close. So mana satu yang kita akan pilih? Kamu rasa? Yang ni betul tak? Betul tak kita pilih open? Kita pilih Betul. open, kita pilih close. Kerana close. Close pula. Open ke close? Sebab sekarang satu open, satu close. Open. Open. Okay, kita pilih yang open. Okay, contoh, sebab kita cerita pasal intersect. Contohnya kalau saya tak buat number line, saya ada yang set A. Set A saya ada nombor 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Set B saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so saya nak cakap A intersect dengan B. Okay, A intersect dengan B. Sekejap, saya tengah cuba explainkan ni. Kita pakai nombor yang kat sini je lah. Contohlah kita pakai nombor yang kat sini. Contoh ini contoh je. Contoh dekat sini kita ada nombor negatif 2. Yang ni ialah negatif 2. Kita ada negatif 1, 0, 1 included dekat sini. Okay. Yang line yang bawah ni pula 1 is not included, which is kita ada negatif 2, negatif 1 to 0. Okay. So kita nak yang intersect. Intersect ialah nombor yang sama. Untuk set A dengan set B nombor yang sama, which is dia sampai 0 sahaja. Okay, so 1 is not included. So 1 dekat sini kena open lah. So bila masa kamu jumpa open circle dengan dense circle, kita akan pilih yang open dekat sini. Okay, so ini betul lah dekat sini. So since soalan tu cakap find the solution set. Solution set. Ingat solution set ialah dalam bentuk yang curly bracket. Okay, X apa jawapan kamu kat sini.
So itu solution set. Make sure baca soalan betul-betul. So ini solution set kita. Okay, so betul, ni ngam habis. So yang Jason buat ni pun betul lah. Betul dekat sini, betul dekat sini. Critical values betul. Graphical, ni kena lah cantik sikit. So ini betul, ini betul. Number line betul, jawapan betul. Apa yang tertinggal? Solution set. Solution set dekat sini. Okay. Solution set tertinggal dekat sini. Okay. So yang dua bawah ni pecahkan betul. Okay, kalau tengok dua bawah ni guna table of sign. Betul, tak ada masalah sebab kita tengah cerita pasal quadratic. Boleh nak guna table of sign. Okay, critical values betul. Okay, table of sign betul. Greater x minus 3. Apa yang salah ni? First, number line tak ada. Okay, number line tak ada. Kamu buat kesalahan yang sama dalam kamu punya exit ticket kalau saya tak silap. Okay, number line tak ada kat sini. Bila kita pecahkan kita punya jawapan, mesti kena ada number line. Ini bukan jawapan final kita, and again lagi sekali saya cakap, bila kita buat table of sign, mesti kena ada jawapan di bawah ni. Okay, bila kita buat table of sign, mesti kena ada jawapan bawah dia. Samalah kalau kita buat table, mesti kena ada jawapan dia. Sebab dekat sini markahnya, kat sini markah dia. Okay, mesti kena ada jawapan dulu. So ini pun sama juga, tak ada number line. Okay. Number line tak ada. Yang ni sebenarnya saya tak pasti kamu buat apa sebenarnya. Okay, so that is double inequalities for quadratic inequalities. Okay, double inequalities. So soalan ni pun banyak kali sebenarnya masuk exam. Tapi ramai yang tak tahu apa relation dia dekat sini. Soalan ni sebenarnya sama macam bola, sama dengan absolute values, which is kita pecahkan, kita selesaikan satu-satu, kita buat number line, kita satukan dia. Tapi dia punya relation satu je, relation dia ialah n. Okay, itu ialah soalan double inequalities. Okay, boleh faham? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh. Seterusnya, okay, sebelum tu saya nak share sikit lah tentang feedback yang saya minta semalam. Kita akan discuss dulu soalan ni sebelum kita pergi kepada soalan tutorial. Boleh cuba buat dulu. Soalan ni sebenarnya lah soalan 2020-2021 which is soalan last year. Soalan tahun lepas yang membawa markah sebanyak tak ingat lah. Okay, silalah cuba dulu. Sebenarnya tak sempat pun kalau saya nak bagi kamu cuba ni. Tak apalah. Kita buat sama-sama. Okay. So soalan log. Apa yang kamu ingat tentang log? Apa yang kita kena check kalau soalan log ni? Best. Best sama. Lagi? Puasa power. Satu lagi ialah Best. ulang balik base, power, ulang Power. base, power. Operation. Okay, operation tu maksudnya rules of log lah. Operation. Rules of log. Log x, y equals to log x tambah log y, itu operation lah maksud saya. Ataupun law of log. Okay. So sebelum apa-apa yang terjadi dalam apa-apa soalan matematik, okay, dalam apa-apa soalan matematik sebelum kita apply lah apa segala konsep yang ada, apa yang kita kena buat ialah kita kena first thing first, apa yang kita kena buat ialah kita kena simplifykan dulu. Okay. Selagi soalan tu boleh simplify, kita kena simplifykan dulu. Wajib mesti kena simplifykan dulu. Barulah kamu apply apa konsep yang kamu faham dekat situ. So bila kamu tengok soalan ni, kita ada nampak ln, kita nampak log dengan base 2. Okay, obviously dekat situ base dia tak sama. So first thing kat sini ialah base tak sama. Tetapi saya cakap kita mesti kena simplifykan dulu. So apa yang kita boleh, apa maksud saya simplifykan? Kalau kita boleh buang log tu, kita buang log tu. So ini ln 2 4x minus 1. Obviously kita tak boleh buat apa. Kalau kamu nampak dekat sini kita ada base 2. Okay, which is bukan base lah. Ini 2 to the power of 4x minus 1. And then kita ada 8 dekat sini. So straight away kamu nampak 2 kat sini, kamu nampak 8. Apa relation dia? 8 tu power berapa? 2 power berapa? 3. 2 to the power of 3 x plus 5.
Okay, kita baru simplifykan, kita tak buat apa-apa pun lagi. And kalau tengok dekat sini, log 216 1 minus 2x. So instead of kita change base dia kepada exponent, which is menyusahkan kerja kita and banyakkan kerja kita, ini kita boleh simplifykan sebenarnya. Jadi apa? Log Log 2 to the power of 4. 2 to the power of 4, 1 minus 2x. Okay. Boleh simplify lagi tak ni? Boleh. Boleh. Boleh Miss. Jadi apalah kat situ? 1. 1. Which is power kita pindah ke depan. Log 22 akan jadi 1, betul tak? So yang tinggal hanyalah 4, 1 minus 2x. Yang tinggal hanyalah 4 minus 8x. So dah tak ada log dah dekat situ. Okay. So kalau siapa yang tak dapat tu lah, saya bawa balik. Power bawa pergi depan, 4, 1 minus 2x, log 22. Okay. Log 22 akan jadi 1, so kita tinggallah 4, 1 minus 2x dekat situ. So kat sini kita simplify. So simplify dekat sini apa yang kita ada kat sini lah. So kamu dah tak payah kisah dengan log base 2. So base kita sekarang adalah eksponen sahaja. Eksponen pula. Base kita ialah, betul lah eksponen. Kita ada ln sahaja dekat sini. So satu benda dah selesai, barulah kita boleh apply apa yang kita nak buat dekat sini. So base dah sama, kita ada ln dekat sini. So power, so semua power ada dekat atas. Okay, ini biarlah, ini satu benda lah. Semua power dekat atas. So setelah ini kita dah settlekan. So the next thing ialah kita akan buat operation kita lah. So kita akan satukan ini dengan ini. Since base dia sama, base eksponen ataupun dia ialah ln, kita boleh tolakkan, bawa sebelah kanan ataupun bawa sebelah kiri, tak kisahlah. Okay. So contoh saya bawa ke sebelah kiri, kita ada ln 2 4x minus 1 minus ln 2 3x plus 5. Okay, yang tinggal dekat sini ialah equals to 4 1 minus x. Ni dekat sini. Okay. So lagi apa yang kamu boleh buat dekat sini? Apa yang kita boleh buat? Gabung Lon. Gabung. Gabung. Minus akan jadi Bagi. okay. Siapa ni saya nak panggil ni? Intan. Ada 3 Intan dalam kelas saya ni. Ada Intan Nur Izzati, ada Intan Syakira. Ya ke? Tak tahulah, tak ingat. Intan Nur Diana, seorang lagi Intan Syaidatul Akuma. Ada 3 Intan. Mana-mana Intan lah jawab. Betul tak macam ni? 2 4x minus 1 over ln 2 3x plus 5. Betul tak Intan? Intan Diana. Betul tak? Yang ln tu ambil keluar. Ln tu ambil keluar, okey. Tolak jadi bahagi, bukan kamu bahagikan benda-benda ni ln ni akan bergerak sekali, ln tu akan duduk dalam satu rumah. So kita ada 2 to the power of 4x minus 1 over 2 3x plus, kita simplify teruslah, 3x plus 15. Okay, so ln tu akan duduk satu rumah. Okay, ini pun ramai yang sangat yang buat kesalahan ni, which is kalau kita ada log x minus 1, kamu pergi pecah jadi log x log 1. Betul tak? Betul ke tidak? Betul Miss. Salah. Salah. Salah Miss. Kan? Okay. Log satu rumah, sit dekat dalam satu rumah. Kamu jangan pisahkan x minus 1 tu. Okay, ini ialah tak boleh, dia duduk dalam rumahnya, dia tak boleh keluar rumah. So kamu tak boleh expand dia. Okay, jangan expand dia. Bila boleh expand, okay kita tengok sekejap lagi. So sekarang ini kita dah bahagikan. So sekarang yang dalam ni ialah konsep indices. So kita boleh simplifykan power dia. So ini buat di sini lah, equals to 4 minus 8x. So kita ada ln 2 4x minus 3x, kita akan dapat power x. Negative 1 minus 15, kita akan dapat minus 16. Okay, so kita ada ln 2x minus 18, minus 16 dekat situ. Equals to 4 minus 8x.
Alright, siapa ada idea nak buat apa selepas tu? Kamu punya aim ialah untuk cari X. So apa idea kamu? Hapuskan loan. Si turun power Kamis. Ada dua cara lah, okay? Betul, ada dua cara. First, kalau kita nampak macam ni, kita boleh tendangkan sebenarnya X. Ini akan jadi exponent 4 minus 8X. Betul, boleh. Ini akan jadi 2X minus 16 equals 2. Okay? Tapi, kamu tak boleh selesaikan lagi sebab kamu ada exponent 4 minus 8X. Kamu akan balik semula kepada log both side. Okay? So, panjang kerja dia. So, power ni kita pindah bagi depan. So, turunkan. Kita ada X minus 16 ln 2 equals to 4 minus 8X. So sekarang boleh tak saya nak pisahkan X minus 16 ni dengan ln? Boleh tak saya nak darab masuk? Tidak. Tidak. Boleh. Boleh. Tidak. Tidak. Boleh. Boleh? Boleh. Boleh Miss. Boleh. Boleh. Tadi saya cakap log X minus 1 tak boleh pecah jadi log X minus log 1. Okay. Sebab log tu duduk dalam satu rumah. Sekarang saya cakap X minus 1 log 2. Log 2 tu duduk dalam rumah log. Okay. X minus 1 tu dekat luar. So ini kita boleh expand. X log 2 minus 1 log 2. Okay. Nampak beza dekat sini. Ini tak boleh. Okay. Yang ni boleh. So kita boleh expandkan lah. So kita expand, kita akan dapat X ln 2 minus 16 ln 2 equals to 4 minus 8X dekat situ. So sekarang aim kamu ialah untuk cari X. Tahu tak macam mana nak cari X? Macam mana nak cari X? Kasih gabung yang X tu baru factorize. Kita gabung yang X. Lepas tu, lepas kasih gabung apa yang kita buat? Factorize. Yes, betul. 4 plus 16 ln 2. So factorizekan X, kita ada ln 2 plus 8, betul ke? Equals to 4 plus 16 ln 2. X equals to 4 plus 16 ln 2 over ln 2 plus 8. Okay. Perlu tak saya pergi tekan calculator kat sini? Perlu tak saya tekan calculator? Boleh tak? Boleh. Tak perlu. Boleh tapi tak perlu. Boleh tapi tak perlu. Ya, itu jawapan yang paling tepat. Sebab apa? Sebab dia kata expressing answer in terms of ln 2. Okay. Walaupun kamu tekan calculator dekat sini sebenarnya betul je. Kamu tekan jawapan dapat dapat decimal. Betul. Tapi since kamu tak jawab soalan tu kata in terms of ln 2. So kamu tak dapat markah lah kat situ. Final answer kamu tak dapat markah. So final answer kita dekat sini. So make sure baca soalan tu betul. Okay. So ini soalan log yang panjang sikit dan berbeza sikit lah dengan apa yang kita buat. Tapi kalau kamu dah tahu rules of log yang dah biasa tu, boleh buat sebenarnya. Okay. Alright, boleh ambil masa untuk salin ke hadamkan dulu. Sebelum kita ke soalan yang seterusnya. Okay. So sekarang kita bincang soalan tutorial sebelum kita pergi kepada soalan master dekat sini. Dah buat ke soalan ni? Sudah. Dah habis ke? Belum. Belum. Ada yang tak dapat. Ada yang tak dapat. Okay. Kamu boleh je tanya saya. Okay. Memang saya suruh discuss dalam group. Seboleh-bolehnya tolong discuss dalam group lah. Okay, lepas ni saya ada lagi kerja untuk group discussion kamu. Ini semua sebenarnya group discussion lah. Ingat kita punya group discussion ada dalam PV kita. So ini semua antara kerja-kerja group discussion lah sebenarnya.
Just nanti saya akan minta bukti discussion kamu lah. So nak biasakan, so start discuss dalam group kamu mulai sekarang. Tapi kalau tak faham boleh je tanya saya, tak ada masalah. Kamu tanyalah sebenarnya bila-bila pukul 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamu nak tanya saya, nak message saya, tak ada masalah, boleh. Depends lah saya nak reply ataupun tidak. Okay. Janganlah kamu macam Miss bangun Miss jawab soalan saya. Janganlah macam tu. Okay, so soalan Maxter yang nombor 1, saya rasa most of you guys dah buat dah soalan ni. 1B, ada masalah tak untuk 1B? Ada Miss. Apa masalahnya dekat situ? Siapa yang dah buat soalan 1B? Marian. Okay, Marian. Lagi? Macam mana saya nak tengok orang-orang yang angkat tangan ni? Open queue ke? Oh, okay. Bukan. Entahlah, saya tak tahu. Syarkawi lah. Syarkawi. Panggil apa kamu Ya, ni? Mi. Panggil apa Syah? Panggil apa-apa? Apa-apa je. Apalah nama glamour kamu? Syar ke? Kawi ke? Apa? Kawi tadi Syah. Kawi. Kawi. Okay, ramai yang dah buat soalan 1B tadi. Boleh share? Saya nak 2 orang lah share. Saya nak Kawi dengan macam mana saya nak tengok orang yang angkat tangan? Oh, itu saya yang angkat tangan. Tak tahulah saya. Kawi dengan seorang lagi? Siapa nak share? Sorry. Kawi dengan Grace lah. Saya nampak Grace tadi. Tolong. Ini Kawi punya. Ini Grace punya. So, x minus 3. Soalannya ialah 2x minus 3 over 2x minus 1 greater than equals to 1. Ini soalan dia kan? Okay. Soalan, boleh tak bawa 2 ke sebelah ni? Apa yang Kawi buat kat sini? Boleh tak bawa 2 pergi sebelah? Boleh. Lagi boleh as long as dia bukan x. Tak ada masalah. As long as dia bukan x. Dia negatif pun kita sebenarnya boleh je. Contoh kalau kamu ada negatif 2. Kamu nak bahagi negatif 2. Boleh, tak ada masalah. Selagi dia bukan x. Okay. So bila kita buat soalan absolute value, make sure kamu punya absolute values kamu mesti single. Okay. Dia tak boleh couple. Tak boleh double. Dia tak boleh apa-apa sekalipun. Dia mesti duduk single. Okay. Dia mesti single dekat sini. So apa yang kamu buat ni betul lah. Okay. So then kita ada absolute values. Kita pecahkan. So Kawi pecahkan. Relation dia ialah R. Sebab dia ialah greater. So ngam, tak ada masalah. So selesaikan, kita ada negatif 5 over 4x minus 2. Kita ada 4x minus 7 over 4x minus 2. So ini ialah factor kamu. Okay. Ramai sebelah kanan tak ada masalah. Rational inequalities, take note. Jangan buat graphical method. Okay. Rational inequalities hanyalah table of sign. And table of sign sebenarnya mesti kena letak interval ni. Mesti kena letak interval. Dan kalau pemeriksa tu straight lagi, yang ini pun kena letak. Ini ialah 1 over 2. Ini ialah 7 over 4. Okay, dekat tiang tu pun mesti kena ada nilainya. So buat cantik-cantik, complete. Mesti kena ada interval kita. And then kita ada jawapan. Okay, sebelah kanan memang tak ada masalah. Ini sebelah kanan. Okay, betul, sama. Sebelah kiri ramai yang ada masalah dekat sini. Negatif 5 over 4x minus 2 greater and equals to 0. Apa case dia ni sebenarnya? Apa case dia? Special case, Miss. Okay. Special case dia, ini ialah special case inequalities kita, which is saya explain dalam last meet kita. Kenapa dia special case dekat sini? Sebab negative 5 dekat atas. Obviously kalau soalan yang sebelum ni saya cakap, soalan sebelum ni saya cerita pasal x square plus 2. Contoh dekat bawah ialah x plus 5 greater than 0. Okay. Adakah kamu punya ni lambat?
Tulisan saya lambat. Kau boleh dengar saya ke? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okay. Example ni saya explainkan ialah x square plus 2 which is yang di atas sentiasa akan positif. X square kita masuklah negatif sejuta sekalipun dekat sini, bila kita squarekan dia akan jadi positif. Kamu tambah lagi dengan 2, obviously dia akan jadi positif. Okay. So kenapa negative 5 over 4x minus 2 tu special case? Sebab samalah case-nya yang di atas, negative 5 ni akan sentiasa negatif. Negative 5 is a negative number kan? So the whole fraction dekat sini positif ataupun negatif? Nak tengok dekat mana? Tengok dekat sini. Ini ialah greater than 0, greater and equals to 0. So the whole fraction dekat sini positif ataupun negatif? Positif. Negative means Positif. Negatif. Positif. Okay. Positif. Sebab dia greater than 0 dekat sini. Okay, dia greater than 0. Greater than 0 positif, less than 0 negatif. Okay, itu saya harap kamu tahulah. So the whole fraction kat sini ialah positif sebab dia greater than 0. So sekarang kita tahu negative 5 over 4x minus 2 kita akan dapat positive number. Okay, and kita dah tahu juga negative 5 ialah negative number. Tahu negative 5 ialah negative number. So negatif bahagi dengan apa dapat negatif? Negatif bahagi dengan apa dapat positif? negative means Negatif. Negatif lah. Okay, negatif bahagi dengan negatif kita akan dapat positif. Negatif bahagi dengan negatif, darab dengan negatif, positif lah. Okay, kita akan dapat positif. Sama yang macam kita buat dalam table of sign sebenarnya. So dekat sini kita boleh terus assume since negative 5 is less than 0, therefore 4x minus 2 mesti kena jadi negatif juga. Okay, berdasarkan apa yang kita cerita tadi, yang ni ialah whole fraction ialah positif, negative 5 ialah negatif. So yang bawah mesti kena negatif. So dekat sini straight away kita akan dapat 4x less than 2 and then kita akan dapat x less than 1 over 2. Straight away kita ada interval kita negative infinity 1 over 2, open. Okay, open sebab dia kat denominator walaupun dekat sini ada equal. Dekat denominator tak ada equal. So tak perlu dah lukis table of sign sebenarnya untuk yang dekat special case ni. Tak perlu lukis table of sign. Nak lukis pun boleh tapi konsep dia masih lagi sama. And tolong jangan buat dekat table of sign kamu negative 5 equals to 0. Mana boleh negative 5 equals to 0? Negative 5 equals to negative 5 lah. Okay. Konsep pun dah salah dekat situ. So ini ialah special case kita. So kita letak negative 5 is less than 0. Equals tak ada kat sini. Equals tak ada sepatutnya. Negative 5 tak equals to 0. Belum tak faham. Negative 5 tak equals to 0. Negative 5 equals to negative 5 lah. So therefore ini pun tak ada equal Ini salah ni. Ini sepatutnya open. Open dekat situ sepatutnya. Siapa boleh bagi tahu apa kesalahan kawi dekat sini? Yang ni number line betul, ini betul. Apa kesalahan dekat sini? Apa yang missing? Number line. Yes, number line yang missing. Number line nya tak ada. Tak boleh tiba-tiba ada jawapan Dalam kamu punya exit ticket file, ramai sangat yang tiba-tiba dah ada jawapan. Tiba-tiba jawapan kamu betul. Tak buat number line, tiba-tiba ada jawapan. Lepas ni saya tak nak dah bagi jawapan dekat kamu. Kamu ni. So, ingat absolute values, asal kamu pecahkan je, satukan balik mesti kena ada number line. Okay, mesti kena ada number line. Kalau walaupun jawapan kamu sebenarnya betul dekat sini, dia akan kira salah sebab tak ada number line dekat situ. Alright. So, ini Grace punya. Tambahlah kita pecahkan kepada 2. And then kita ada factor dekat sini, kita ada critical values, Semua yang saya semak tu ada markah So, since negative 5 tak ada equal, less than 0, therefore 4x minus 2. So x less than 1 over 2. Tak ada equal sebab dia dekat denominator. So ini interval kita. So kita buat number line, negative infinity 1 over 2. 1 over 2 open, negative infinity. And kita ada 1 over 2, 7 over 4. 1 over 2, 7 over 4. Relation dia ialah OR, semua. Okay, semua.
Tapi nampak dekat sini yang ini open, yang ini pun open. Maksudnya 1/2 langsung tak termasuk. So dia mesti berhenti dekat 1/2 and then sambung balik dekat 1/2. Okay. Saya ada cerita ni dalam video yang sebelum ni. Boleh tengok balik kalau tak faham. So ini final answer kita. So itulah masalahnya dekat special case kita. Tapi tolonglah jangan fokus sangat dekat special case sampai semua benda kamu assume. Tak boleh. Bukan semua benda kita boleh assume. Okay. Tak semua benda kita assume. Kalau kadang-kadang soalan tu soalan biasa je. Table of sign gabung guna number line. Tengok balik soalan tu betul-betul. Okay. Ada soalan untuk soalan ni? Ada siapa-siapa ada soalan? Tak ada? Adakah kamu masih bersama saya? Ya dah Miss. Ya, ada Miss. Okay. Nanti saya cakap seorang-seorang ke? Okay. So kalau tak ada soalan, kita pergi kepada tutorial 37, 47, 46, 36. Saya akan sambung yang ni sebenarnya masa ni saya akan minta share soalan lagi, share jawapan kamu. Tapi masa mencemburui kita, sekejap lagi kita akan sambung. 37. Saya nak buat soalan 37 ni. Siapa boleh bagi idea? Ln x minus 3/ln x equals to negative 2. Siapa boleh bagi Let. idea? Kalau let Miss, Let apa let ln x Let ln equals x. to Let u equals to ln x. ln x. Okay. So kita ada u minus 3/u equals to negative 2. Apa yang kita nak buat? Samakan Darab U di bawah. Darab dengan u supaya kita dapat quadratic equals to negative 2u. U square plus 2u minus 3 equals to 0 dekat situ. Okay. So macam biasa lah. U kamu sama dengan apa? Make sure let balik ln x sama dengan u. Contohlah kat sini kita ada u berapa? 3, 1. U equals to 1, u equals to negative 3. Betul ke? Betul tak? Boleh. Okay. Saya tanya betul tak? Bukan boleh ke tak? Betul. Ln Betul. X, Belum Betul lagi. Miss. ln x equals to negative 3. Okay. Betul Miss. Macam mana dapat x? X equals to? Tendang lon pergi sebelah. Apa bawa pergi sebelah? Apa yang kat sebelah ni? Tendang lon pergi sebelah. Tendang luar pergi sebelah. Tendang base dia ialah eksponen. So eksponen 1. Okay. So x equals to eksponen negatif 3. Okay. Dua-dua jawapan termasuk sebab tak ada negatif dekat situ. So simple lah. So log ni ialah let je lah. Asal kamu tengok soalan tu macam susah sikit tu, adalah kena let tu. Okay. So soalan 47, 46, 36. 36. Apa nak buat 36? Absolute values inequalities ada dua. Absolute values, SBS ke Miss? yes, Square both inequality side. ada dua absolute Square values. both side. Ya, betul tu. Square both side. Okay. Tapi bila kita square both side, jangan lupa squarekan sekali dua dekat situ. So kamu akan dapat 4, 5 plus x square greater than x square dekat situ. So quadratic inequalities, simple. Guna geographical method kamu. Okay. Boleh buat sendiri tu. Soalan 46. Okay, soalan 46, 47. Soalan 46 lebih kurang soalan yang saya bincang dekat sini. Soalan ln tadi.
Tengok soalan 46. Apa? Ketiga. Ada yang dah buat? Angkat tangan. Dah buat Miss tapi stuck. Tapi start. Okay. Tengok dulu. Express X in terms of M and N. So tak ada calculation pun sebenarnya dekat sini. Apa yang penting sebenarnya ialah semua rules of log kita, rules of indices kita. Okay, kita ada log 10 2 equals to M, log 10 7 equals to N. Log 10 to log samalah. Log 2 equals to M, log 7 equals to N. Okay, itu yang kita ada. And apa yang soalan nak cari ialah X in terms of M and N. So kita ada 14 to the power of 3x plus 1, 8 to the power of 2x plus 3 equals to 7. Ini yang kita ada. Ini soalannya, ini yang kita ada. So apa yang kita kena buat ialah kita kena wujudkan log 2 dengan log 7 dekat dalam soalan kita ni. Okay. Itu aim kita sebab kita nak letkan x equals to m dengan n kan. Kita nak express x in terms of m and n. So kita kena wujudkan log 2 dengan log 7. So dalam kepala kamu tahu 14 apa kaitan dengan 7? 7 darab 2. 7 darab 2. 8 kita boleh buat 2 to the power of 3. Okay. Idea yang pertama yang kamu ada ialah mungkin kamu akan buat 7 darab 2 power 3x plus 1. Betul, tak ada masalah, memang betul. Okay. Tapi sekarang kita kena wujudkan log tu dulu. Ni sebab kita ada log 2 dengan log 7. Okay. Log tu yang kena ada. So sekarang apa yang penting, first kali yang kita buat ialah kita wujudkan log tu. So first thing first, kita adakan dulu log tu, which means kita kena log both side lah. Okay. Kena logkan both side. So bila kita log sebelah kiri, yang kanan mesti kena logkan juga. So kita akan ada log 7. Sebab apa saya buat log both side? Sebab kita nak wujudkan log 2 dengan log 7 tu. Okay. So sekarang kita dah logkan both side. Di sini kita ada log 14 3x plus 1 times 8 2x plus 3. Apa yang kita boleh buat yang dekat sebelah kiri? Pecahkan. Pecahkan jadi Tambah. Plus. okay. So log x y equals to log x plus log y. Apa dah lambat Okay. Okay, so ini ialah darab sebenarnya. Okay, kalau kamu tak nampak, itu ialah darab. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh pecahkan log 14 3x plus 1 plus log 8 2x plus 3 equals to log 7. So log 7 ni jangan usik lah, dia dah memang n dekat situ. So jangan usik dia, biar je. So sekarang kita dah berada dekat kawasan log, tak ada lagi indices dekat situ. So aim kita tadi ialah nak jadikan log 2 dengan log 7. So balik semula kepada apa yang kita cerita tadi, 14 ialah 7 times 2. 8 ialah 2 to the power of 3. So sekarang kita boleh tukarkan dia. So sekarang contoh kita ada log 7 times 2 to the power of 3x plus 1. Okay. Kamu punya indices, kita ada A, B power M equals to AM BM. Alright. So sama juga log 8 2x plus 3 itu kita boleh tukar jadi log 2 3 2x plus 3.
equals to log 7. Okay. Okay guys, semua orang? Ada yang dah tertidur ke? Petang-petang ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. Tidur kat sini. Masih bangun. Boleh? Betul? Boleh bangun kan? Bangun? Okay, boleh rehat-rehat dulu. Pusing kepala. Tengok sikit muka masing-masing. Buka kamera sikit. Masih lagi? Saya nampak Kawi. Okay, ada Larry. Ada Yazid. Sean. Kenapa saya sebut semua nama lelaki? Mana perempuan? Melly, Aisyah, Natasha. Macam mana saya nak change? Layout. Okay, semua orang masih? Mungkin lagi? Masih okay? Masih okay, Miss. Masih Okay, Miss. Okay, Miss. Saya dengar suara saya macam nak tertidur dah. Kamu bukan tengok Netflix Netflix yang chill sekarang ni. Okay, okay semua orang. Okay. Ingat kamu masih ada lagi quiz lepas ni. Kejap lagi masih ada lagi quiz lagi sejam. Okay. Alright. Okay, bolehlah kita sambung. Dah mana screen saya tadi? Okay. So, dekat sini dah. Apa nak buat lepas ni? Kita ada log Pisahkan. apa? Pisahkan. Pisahkan siapa tu? Pisahkan apa dengan apa? 7 Log 7 times 2 itu. Okay, log 7 times 2 which is kat sini akan jadi log 7 3x plus 1 times 2 3x plus 1, betul tak? Kan? So kalau kita pecahkan darab tu dia akan jadi apa pula? plus. Plus lagi sekali. Akan jadi plus lagi sekali. Boleh jelas kat situ? Saya tak nak tulis ni. Okay. Okay. Log 7 3x plus 1 plus log 2 3x plus 1 plus log 2 6x plus 9 equals to log 7. Okay. Alright. Panjang lagi. Semua power kita bawa pergi depan. Okay, tengok base sekarang semua sama. Okay, base semua ialah 10. Okay, kamu boleh tulis lah kalau kamu rajin 10 tu. Tak payah pun tak apalah. So now power kita bawa turun semua. Kita ada 3x plus 1 log 7 plus 3x plus 1 log 2 plus 6x plus 9 log 2 equals to log 7. Betul tak? Ada yang tinggal? 3x plus 1 log 7, 3x plus 1 log 2, 6x plus 9 log 2, log 7. Okay. Apa kita nak buat seterusnya? Kasih jadi M dan N. Ya betul. Kasih jadi M dengan N lah. Tak payah fikir panjang-panjang. Jangan buat sampai the final solution untuk kamu tukar M dengan N. Sekarang dah boleh tukar. Okay. Yes betul sebenarnya kita akan expand 3x log 7, 1 log 7. Betul. Tapi kita tak nak tengok log 7 tu dah. Kita nak tukarkan dia jadi M. So kita akan ada 3x plus 1M log 7 N. N plus 3x plus 1 M plus 6x plus 9 M equals to N dekat situ. Alright. Seterusnya pecahkanlah. So kita boleh pecahkan dekat sini. Kita ada 3xn plus 3n plus 3xm. Balik sini. 3 plus 6mx plus 9m equals to n. Kamu nak cari apa? X. So macam mana kita nak cari X? Miss, kenapa itu 3xm plus 3? 3xn plus, n, sorry. Thank you. 3xn plus n. Oh, ini pun sama juga. Plus m. 6mx plus 9m equals to n. Betul tak? Okay. So kita nak cari X, betul tak? So mana yang ada X? Sini ada X, sini ada X, sini ada X. So apa yang kita buat? Pindah yang tak ada Pindah X yang ke lain. sebelah. Yes, betul. 3xn plus 3
macam 3nx plus 3mx plus 6mx equals to n minus n 0 lah dekat situ. Okay, n minus n 0. So yang tinggal ialah negatif 9m negatif 10m, betul tak? 1 tambah 9m 10m. Pindah ke sebelah jadi negatif 10m. Betul? Betul, Miss. So macam mana saya nak cari x yang ni? Factorize. Vektorkan keluar. Ya betul. 3n tambah, inilah benda yang sama, 3mx tambah 6xmx kita dapat 9 equals to 9m negatif 10m. So kita akan dapat jawapan kita negatif 10m over 3n plus 9m. Okay. Betul ke jawapan dia? 46. Negatif 10m over 3n plus 9m. Okay. Enam markah. Cubalah fahamkan. Basically sama sebenarnya dengan apa yang kita buat tadi yang ln 2 tu, soalan ln 2 tu. Soalan yang sama sebenarnya. Cuma tadi dia buat in terms of ln 2. Sekarang dia buat in terms of m dengan n ataupun in terms of log 7 dengan log 2 lah dalam kes kita dekat sini. Okay. Ada soalan dekat sini? Yang ini sampai yang ke sini saya rasa ini ialah basic mathematics kat situ. Susun-susun je lah. Mungkin apa yang susah dekat sini ialah untuk kamu wujudkan log ni. So, tengoklah since kita nak log 2 dengan log 7 sebab tu the first thing yang saya buat ialah saya logkan both side supaya kita terus ada log 2. Kamu nak buat 7 times 2 3x plus 1 dulu boleh tapi dia akan jadi panjang. Okay, case dia akan jadi panjang. Situ. Ada soalan? Soalan ni? Ada soalan? Tiada, Miss. Ada? Tak ada, Miss. Tak ada. Okay, tak ada. Kita pergi last question yang ditanya ni, 46. Ni lah soalan 46. 47. Okay, soalan 47. Boleh tengok dulu ni. Kalau tak sempat boleh tengok nanti. Okay, soalan 47B. Soalan 47B ni kalau kamu tengok markah dekat situ 3 markah dan 4 markah sahaja. Which means sebenarnya dia tak susah pun. And like literally tak susah. Apa yang susah ialah tak tahu nak buat macam mana. Tak tahu sebenarnya apa yang dia nak dekat sini. So dekat sini konsep inequalities kamu kena faham betul-betul apa maksud inequalities. Apa yang kita belajar dekat special case tu kita kena faham lah dekat sini. Maksudnya kamu faham yang sekarang kita ada x plus 1 less than 0. Maksudnya x plus 1 ialah negative number. Okay, itu kamu kena faham. Ingat, dalam kepala kita x plus 1 ialah negative. Okay, negative number. Kenapa? Sebab dia kata less than 0. Dan soalan ni cerita tentang show that. Saya pernah cakap rasanya first class tu, saya pernah cakap bila kita buat show that, kita tak mula dengan soalan tu. Okay, kita tak mula daripada left hand side equals to right hand side, kita tak buat serentak. Okay. Kita ada benda baru, kita nak pergi kepada soalan ni. Okay. Kita ada satu benda baru, kita nak showkan soalan ini. Itu maksud show that dekat sini. Okay. So tengok soalan B1, if x plus 1 less than 0, show that 2x minus 1 less than 0. Okay. So, kita tak buat serentak kita tak buat 2x minus 1 less than 0 and then buat apa-apa. Tak. Kita ambil salah satu. Kita ambil left hand side ataupun right hand side. Obviously kita akan ambil left hand side. Macam mana kita nak mula dengan kosong? Mestilah tak boleh. So kita akan mula dengan left hand side kita. So B1. Oh panasnya iPad saya ni. So kita ada 2x minus 1 dekat situ. 2x minus 1. Dalam kepala kamu tak ada langsung idea yang 2x minus 1 less than 0. Okay, kita nak showkan 2x minus 1 less than 0. So dekat sini 2x minus 1 equals to
apa yang boleh wujudkan x plus 1? Tunggu pula. Kita kena susun 2x minus 1 menjadi satu benda yang ada x plus 1. Faham ke apa yang sebenarnya cakap ni? Contoh, saya tunjuk. 2x minus 1 sama juga dengan 2x tambah 2 tolak 2 tolak 1. Betul tak? Okay. 2x minus 1. Ini akan jadi 0, betul tak? Okay, faham ke setakat ni? So sekarang saya nak ambil yang ni. Saya ambil yang ni. So saya nak factorizekan 2. Factorizekan 2, which is saya akan dapat x plus 1 minus 2 minus 1 minus 2 minus 1, kita akan dapat minus 3 dekat situ. So basically saya tukarkan 2x minus 1 menjadi satu expression, tapi sebenarnya ini sama je lah dengan ini. Okay, boleh faham ke dekat sini setakat ni? Boleh faham? Miss, kenapa tambah 2 tolak 2? Sebab saya nak wujudkan x plus 1 dekat sini. Oh, 2 tolak 2 masih lagi kosong, betul tak? 2 tolak 2 kosong kan? Okay, kita tak usik pun apa-apa dekat equation tu. Kenapa saya tak letak 3 tolak 3? Sebab kita tak boleh wujudkan x plus 1 dekat sini. Faham ke? Kenapa saya tak letak 4 tolak 4? Masih lagi kita tak boleh wujudkan x plus 1. So 2x plus 1 ni datang daripada mana? Daripada sini. 2x plus 2. Okay. Kita masih lagi tak ubah equation ni. Equation ni masih lagi sama. Kalau kamu expand 2x 2 minus 3, kita masih lagi dapat 2x minus 1. Kenapa kita ubah? Sebab kita nak wujudkan x plus 1. So sekarang barulah kita boleh pergi kepada soalan kita. Dia kata dia suruh show 2x minus 1 less than 0. So kita ada x plus 1 less than 0. So if x plus 1 ialah negative number, okay, x plus 1 ialah negative number, so ini ialah negative number. 2, contoh negative number tu saya letak negative 100. Okay. Akan jadi positif ataupun negatif 2x plus 1 kamu ni? Negatif. Dia akan jadi negatif number kan? Negative number. So 2 darab x plus 1 ni akan jadi negatif. Kamu tolak dengan 3 lagi, dia akan jadi negatif ke positif? Negatif number. Negatif lagi, betul tak? So if x plus 1 less than 0, which is negative, kita akan ada 2x plus 1 minus 3 less than 0. Okay, negatif number lagi. So ini balik semula kepada soalan kita. Kita akan tukar balik semula kepada soalan 2x plus 1 less than 0, less than 3, and then kita akan susun, kita akan dapat sorry. So since kita tahu 2x plus 1 minus 3 less than 0, 2x plus 1 minus 3 sama dengan 2x minus 1 kan? So straight away kita tahu 2x minus 1 less than 0. So shown dekat sini. Mesti tak faham kan? Faham ke? Faham, Miss. Tak faham. sikit-sikit pas. Konsep dekat sini ialah nak showkan je. Okay, apa yang kita buat dekat special case tu pentinglah dekat sini. Okay, kalau tak faham tak apa, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Lagi sekali saya nak ingatkan, ini tak ada dalam kepala kamu sekarang ni. Okay, ini tak ada dalam kepala kamu. Kamu nak wujudkan benda ni, nak wujudkan dia. So, sekarang kita akan ambil left hand side. Saya pergi soalan 2 saya tunjuk dulu. Ada 2x minus 1 over x plus 1. Sementara tu boleh digest dulu. Okay. So kita ada 2x minus 1 over x plus 1 greater than 2. Okay. So kita tak tahu dia positif ke negatif macam ni. Kita akan bawa 2 pergi sebelah. Kita ada 2x minus 1 over x plus 1 minus 2 greater than 0. So kita tahu ini semua ialah positif. Okay. So kita ambil keluarkan dia. From left hand side kita keluarkan dia. 2x minus 1 over x plus 1 minus 2. Okay.
equals to, saya nak tukar lagi expression ni menjadi satu expression yang mana kita boleh wujudkan x plus 1. Okay, sebab apa? Sebab dia bagi if x plus 1 less than 0. So paling senang sekarang ialah kita boleh samakan denominator. So, kita samakan denominator, kita ada 2x minus 1 minus 2 x plus 1 over x plus 1. Okay. So yang atas, kita dapat apa atas ni? 2x tolak 2x kosong. Negatif 1 minus 1. Kita dapat negatif. Betul kan ni? Minus 1 minus 2. Kita akan dapat negatif 3. Kita akan dapat negatif 3 over x plus 1. Okay. Nampak tak ada wujud x plus 1 dekat sini? Which is kita dah tahu x plus 1 kita ialah negatif. So, expression ni sama dengan expression kita yang ini. So, apa yang kita boleh buat? Kita tahu expression kita yang ini ialah positif. Okay, expression kita ialah positif. Which means kita tahu negative 3 over x plus 1 pun positif juga. Greater than 0. Okay. Sebab apa? Sebab ini sama dengan yang ini. Okay. Yang ini greater than 0. So straight away kita tahu negative 3 over x plus 1 greater than 0. Okay. Apa yang kita tahu ialah if x plus 1 less than 0, x plus 1 less than 0, okay. Special case kita greater than 0, the whole fraction kat sini ialah positif. Negatif 3 ialah negatif. Sekejap saya fikir sekejap. Okay, betul-betul. So, kita tahu x plus 1 ialah negatif. Okay. So, if x plus 1 less than 0, apa yang kita boleh buat dekat sini? Sekejap siapa Saya pula yang confused. Kenapa dah padam? Okay. So, expression yang ini sama dengan expression yang ini, betul? Okay, expression yang ini sama dengan expression yang ini. Ingat saya cakap tadi, kita lupakan dulu yang ni. Kita lupakan yang kita tahu dia greater than 0. So, kita ada negative 3 over x plus 1 if x plus 1 less than 0. Maksudnya dekat sini, x plus 1 kita ialah negatif. Negatif 3 obviously akan dapat negatif juga. Negatif juga. So apa yang jadi dekat the whole fraction, dia akan jadi greater than 0 lah. Okay. So since negative 3 over x plus 1 sama dengan yang ini, so, kita ada 2x minus 1 over x plus 1 minus 2 greater than 0. So bawa balik kepada soalan asal kita, 2x minus 1 over x plus 1 greater than 2. So, show lah apa yang soalan tu minta tadi. Okay. Boleh faham ke? Memang macam confused sikit, tapi sebenarnya dia just buat patah balik je kepada soalan kita. Ada yang ada soalan? Ada siapa ada soalan untuk soalan ni? Miss, boleh saya guna terus info yang dari satu itu punya answer kah? Tidak, dia tak ada kaitan tu. Maksudnya daripada 47, apa maksud kamu? Ya, yang B1 itu. Oh, boleh juga sebenarnya. 2x minus 1 less than 0. Kamu nak guna sekejap. Boleh tu ya? Macam tak boleh tu sebenarnya. Tak makan. Less than 0, negatif. Boleh juga, boleh juga. Ya. Okay, Miss. Thank you, Miss. Alright. Okay, so sebenarnya soalan ni ialah soalan yang show di mana kita just tunjukkan balik je kepada soalan kita. Kita pulang balik kepada soalan kita. Memang confuse sikit lah soalan ni sebenarnya.
Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. Boleh, Miss. Saya tahu ada ramai lagi yang tak faham sebenarnya soalan ni. Kalau tak faham lagi boleh PM saya sebab tak tahu nak explain macam mana. Memang dia macam tu lah. Basically kita ambil daripada left hand side kita. Kita wujudkan satu expression yang ada x plus 1. Okay, sebab dalam kepala kita ada x plus 1 ialah less than 0. So left hand side ni kita akan balik semula kepada soalan kita ni lah, which is nak tunjukkan dia greater than 2. Sama juga dengan yang satu ni. Okay. Alright, so itu tutorial kamu lah. Ada apa-apa soalan lagi? Miss, Saya? kalau dalam exam dia berapa full mark dia ni untuk soalan 1 dengan 2 tu? Soalan 1 dan 2? Soalan ni ke? Miss, yang B1 dengan B2. B1 dan 2 tu 4 markah, 3 dan 4 markah. B1 3 markah, B2 4 markah. Okay, Miss. Sebenarnya markahnya dekat situ. 13 Pak. Miss. Ya. Jadi untuk soalan yang show macam ni tu, untuk soalan ni lah, maksudnya kita perlu show x plus 1 tu sebenarnya dalam satu expression. Ya, betul. Dia ialah expression. Dia macam special case yang kita buat tu. Soalan 47B ni ialah soalan special case lah yang mana kamu kena tahu. Kalau macam contoh nombor dekat sini, yang ini. Kita tahu yang di atas ialah negatif. And kita tahu dekat soalan ni dia kata x plus 1 ialah negatif. So expression yang di bawah ialah negatif. So negatif bahagi dengan negatif, which is kita akan dapat positive number. Sebab tu dekat sini saya letak greater than 0. Sebab dia positif. And then kita tahu expression kita sama dengan expression yang kita dah simplify tadi. Bukan simplify lah, kita tukar tadi. Inilah soalan show sebenarnya. Ini satu-satunya soalan lah yang show untuk inequalities. Tak pernah lagi ada berulang soalan ni. Tapi tak tahulah tiba-tiba masa kamu dia berulang kan. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, ada ke soalan lagi? Ada siapa-siapa ada soalan? Tak ada. So kalau tak ada soalan, kita rehat dulu, kita take 5 and then kita sambung sekejap lagi. Okay, boleh take 5 dulu, pergi makan ke, minum dulu ke, pergi toilet. Nanti kita kembali and kita akan sambung balik dengan quiz kita. Okay, boleh take 5, siapa-siapa ada soalan boleh juga tanya. Okay, Miss. Alright.